Okey, kita jangan buang masa. Kita menyelam dalam lagi. Masuk lebih ke dalam. 12 tahun dapat diskaun. Boleh nak pakai perkataan diskaun Boleh. Bahasa Dua, mudah. bahasa mudah faham. 12 tahun dapat diskaun 6 tahun. 210 juta dapat diskaun 50 juta. Okey, sekarang persepsi baru selepas keputusan rasmi Lembaga Pengampunan, persepsi baru. Geng-geng UMNO, baik penyokong-penyokong Najib Razak dah buat perkiraan matematik dah. Oh, 6 tahun. Lepas 3 tahun dah boleh mohon parol. Kemudian itu, kemudian ini, tahanan rumah, macam-macam Haji. Persepsi sudah bermain di kalangan rakyat Malaysia. Ya. Saya nak Haji huraikan terlebih dahulu hukuman itu, diskaun itu. Apa maksud yang tersirat, apa maksud yang tersurat, dan saya nak Haji teruskan jawapan Haji hinggalah bila Najib boleh keluar, bila Najib macam-macam tu. Ini part yang paling semua orang tunggu. Silakan Tuan Haji. Baik. Saya tak mau potong tu Haji sebab tu saya bagi sekali package. Pandai. Baik, sebenarnya kalau kita nak faham proses apa yang telah berlaku selepas Lembaga Pengampunan memberikan pengurangan hukuman, kita kena faham terlebih dahulu tarikh-tarikh yang penting. Tarikh yang penting adalah tarikh Najib Razak mula masuk penjara. Iaitu pada 23 hari bulan Ogos tahun 2022. Tarikh itu amat penting sebab dia akan menjadi sumber kepada pengiraan matematika lepas ni tentang bila mana Najib boleh keluar. So, pada peringkat mahkamah telah menjatuhkan hukuman secara berkeseluruhan untuk kesemua tuduhan untuk berjalan serentak 12 tahun. Jadi sepatutnya 12 tahun itu tamat bila? 23 Ogos 2034. Itu ikut pengiraan. Dan kita tak campur benda-benda lain ya. 3 tahun sebelum hutang YMDB selesai 2037. Okey. Dan mahkamah juga telah jatuhkan hukuman denda yang paling minima dalam kes itu iaitu 5 kali darab 42 juta ringgit. Yakni 210 juta ringgit. Dan itu keputusan mahkamah. Lembaga pengampunan seperti yang diumumkan pada hari ini telah mengesahkan hukuman penjara diberi pengurangan 50%. So 12 tahun menjadi 6 tahun. Makna kata yang tadi 23 Ogos 2034 sudah berubah menjadi 23 Ogos 2028. Okey, 2028. Itu tarikh baru sekarang. Yang sepatutnya maksima dia keluar. Yang keduanya, denda yang dikenakan 210 juta telah dikurangkan untuk dia cuma perlu bayar 50 juta ringgit. Ringgit lah, bukan rupiah. Ringgit. Jadi sekarang, apa yang perlu dibayar adalah 50 juta ringgit. Tapi ada syarat tambahan satu lagi di bawah Lembaga Pengampunan. Ini kena faham. Syarat tambahan adalah jika Najib Razak tidak dapat membayar 50 juta ringgit itu apabila tamat tempoh 6 tahun, maka dia kena tambah lagi 1 tahun. Jadi, kalau Najib tak bayar 50 juta, dia boleh keluar pada 23 Ogos 2029. Itu keputusan Lembaga Pengampunan sekarang. Faham semua Okey, teruskan Haji. Baik, sekarang kita ada tarikh yang baru 2028. Kita anggaplah Najib Razak membayar denda 50 juta. So that 2028 adalah tarikh dia. Tapi dari segi undang-undang lain ya, Lembaga Pengampunan dah selesai tugas mereka tentang pengampunan ni. Tapi bebas daripada Lembaga Pengampunan, terdapat peruntukan undang-undang lain yang akan membolehkan dan boleh membolehkan Najib Razak keluar lebih awal. Dari sebelum 2028. Sebelum 23 Ogos 2028. Apakah peruntukan tu? Yang pertamanya adalah
apa yang dipanggil di bawah Seksyen 44 Akta Penjara 1995 yang mengatakan boleh ada pengurangan remittance hukuman yang dikenakan oleh pegawai penjara di atas kelakuan baik. Okay. Itu tertakluklah kepada pegawai penjara nak sediakan laporan dan buat keputusan. Bebas daripada itu pun ada pengurangan statutari kepada hukuman, iaitu cuti-cuti am yang kita ada di luar, orang dalam penjara, semua banduan, bukan Najib saja, semua banduan mendapat cuti daripada hukuman penjara. Jadi kalau Sabtu tak hak cuti, dia ambil kira. Dipawali, Taipusam, Raya Puasa, Raya Haji, Raya Cina, awal Muharram, bergantung pada negeri masing-masing, dia ambil kira. Jadi ada pengurangan yang biasanya sampai ke tahap 1/3 daripada untuk statutari. Okey. Okay. Tapi saya tak mau kira lagi untuk kurangkan 2028. Saya cuma maklumkan apa yang boleh kurangkan. Dan bebas daripada dua perkara ni, remittance dan statutory, ada satu lagi peruntukan yang ramai rakyat mungkin tidak tahu, iaitu pemberian parol. Apa itu parol? Parol adalah satu proses yang baru diwujudkan di negara kita sejak tahun 2012. Di mana di bawah peruntukan akta penjara yang sama, iaitu Seksyen 46 huruf besar A sampai Seksyen 46 huruf besar O, dinyatakan apa itu parole board, siapa komposisinya, bagaimana buat permohonannya, apakah perintah-perintah yang dikeluarkan. Dalam bahasa mudah untuk topik perbincangan, parole ni bermaksud apabila seseorang itu telah pun menjalankan 50% daripada hukuman yang dikenakan, maka dia boleh pohon dan boleh dipertimbangkan oleh lembaga parole untuk dilepaskan balik ke rumah bagi tujuan menjalankan baki 50% tadi tu. Okey. Maksudnya, kalau Najib Razak boleh keluar pada 23 Ogos 2028, 50% daripada tempoh tersebut adalah 3 tahun. Betul. Jadi pada dan selepas 23 hari bulan Ogos 2025, lembaga parole boleh bersidang untuk membenarkan Najib keluar penjara, habiskan tempoh baki penjara di rumah. Tertakluk kepada beberapa syarat yang saya akan datang. Ini dinyatakan di bawah Seksyen 46 huruf besar E untuk England dalam kurungan 6. Dalam kurungan 6. Now, apakah syarat-syarat dia? Tapi sebelum saya pergi kepada syarat, saya nak nyatakan tadi, bukankah saya dah sentuh bebas daripada diskaun pengampunan, ada remittance dan juga ada statutory. Ini cuma akan diambil kira, anggaplah parole dibenarkan lepas 3 tahun, baru dia pergi. Remittance dan statutory itu akan mengurangkan baki 3 tahun di rumah tu kurang, bergantung kepada remittance dan apa nama ni, statutory tadi. So itu diambil kira kemudian untuk menamatkan penjara dia. Tetapi syarat parole yang ada di bawah seksyen yang sama, iaitu 46E, tapi subsection 4 mengatakan parole cuma akan dipertimbangkan kalau seseorang itu tidak menghadapi apa-apa pertuduhan lain di mahkamah. Itu semua nak dengar lagi. Lagi sekali Haji. Sekali lagi, ulang. Sekali lagi ulang. Parole cuma akan dipertimbangkan oleh lembaga parole untuk mana-mana banduan bagi tujuan melepaskan dia balik rumah ni, cuma sekiranya banduan itu tidak mempunyai mana-mana perbicaraan, kesalahan atau pertuduhan lain di mahkamah. Jadi balik kepada Najib Razak, yang menjadi halangan untuk beliau membuat permohonan parole ataupun yang menjadi halangan untuk lembaga parole nanti nak mempertimbangkan proses parole untuk Najib Razak adalah dia masih mempunyai
3 pertuduhan. Mm-mm. 3 set pertuduhan. 1MDB sedang bicara, IPIC belum start, Mm-mm. dan 3 pertuduhan AMLA SRC Belum start. belum start. So ini menjadi halangan Najib di bawah Seksyen 46E dalam kurungan 4. Dan inilah yang akan mempunyai kaitan dengan satu lagi proses yang boleh dilakukan berkaitan dengan Najib. Mm-mm. Kalau halangan itu wujud dan kalaulah betul ada keperluan pucuk-pucuk pimpinan politik memberi tekanan kepada Perdana Menteri Mm-mm. disebabkan kewujudan kerajaan sekarang ini adalah kerajaan berpandukan kepada sokongan pelbagai pihak, Mm-mm. maka tidak ada bagi saya peliknya jika parol dilaksanakan. Tapi untuk parol dilaksanakan, 3 set pertuduhan ini mesti diselesaikan. Mungkin kes 1MDB yang sekarang ni adalah 2 hari bulan Februari 2024 dapat diselesaikan perbicaraan sebelum 23 Ogos 2025. Mungkin boleh. Mm-mm. Dan jika keputusan 1MDB memihak kepada Najib, maka tidak ada halangan seperti mana Najib dapati tidak bersalah dalam pertuduhan mengubah laporan audit negara bersama Arul Kandasamy. Tapi jika didapati bersalah, jika didapati di hujung kes pendakwaan ada kes prima facie, besar kemungkinan perbicaraan tak dapat tamat sebelum 23 Ogos 2025. Dan yang lebih penting, 2 kes lagi tak mula pun. Mm-mm. Yang IPIC dengan 3 set AMLA SRC. So, untuk membolehkan pertimbangan parol, semestinya lah ada keperluan untuk menyiapkan pertuduhan, iaitu menggugurkan pertuduhan. DNAA. DNAA ataupun DNA, Discharge and Acquittal, tertakluk kepada budi bicara Peguam Negara. Sebab itulah dalam kes parol dan dalam kes pengguguran, kerajaan sekarang pun mempunyai contoh-contoh yang baru sudah. Parol contohnya. Pada tahun 2016, bekas Menteri Besar Selangor, Khair Toyo, yang didapati bersalah oleh mahkamah, telah dijatuhkan hukuman 12 bulan penjara. Dan selepas menjalani hukuman 6 bulan di penjara, lembaga parol telah pun memberi perintah parol untuk Khair Toyo menjalani baki 6 bulan di rumah. Itu contoh parol. Contoh pengguguran kes baru berlaku 4 bulan setengah yang lalu. Hampir 5 bulan yang lalu. Pada 4 September 2023. Sekarang ini Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi telah digugurkan ke 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi. Dan pada masa itu kita telah membincangkan dari sudut perundangan, kewarasan dan ketidakwarasan pengguguran itu. Tapi itu menjadi satu contoh yang hidup sekarang ini. Presiden. Di mana pengguguran dibuat, dikatakan sebelum naiknya Peguam Negara Ahmad Tahriruddin pada 6 September. Tetapi dibuat pada masa Peguam Negara lama sedang bercuti. Apabila bercuti, dari segi perlembagaan, yang bertugas adalah Peguam Cara Negara, yang pada masa itu juga merupakan Ahmad Tahriruddin. Saya tak nak ulangi di sini sebab kita dah berbincang. Betul. Boleh tengok balik video berkaitan perkara itu. Soalan dia atau poin utama dia di sini, kalau perlu atas permintaan pihak-pihak politik tertentu, yakni UMNO, yang mana jangan kita lupa, UMNO telah menyokong permohonan pengampunan Najib dengan rasmi seperti yang diumumkan setahun lebih yang lalu. Jadi semestinya ada permintaan secara logikanya daripada UMNO untuk mempercepatkan peluang parol. Tapi parol tidak boleh dibuat selagi 3 set pertuduhan masih wujud. So keperluan menggugurkan 3 set pertuduhan memang wujud, terzahir dan perlu sekarang ini. Dan tak terkejut kalau ia berlaku. Bagi saya terkejut dari sudut
keputusan-keputusan kedaulatan undang-undang sudah menjadi suatu perkataan yang tak relevan dalam kamus. Tak boleh terkejut. Dah biasa sangat berlaku Di Malaysia ni. sekarang ini. Jadi saya tidak akan terkejut bahawa suatu perkara seperti itu berlaku sebab contoh sudah ada. Kalau Timbalan Perdana Menteri selepas didapati ada kes prima facie masih boleh digugurkan pertuduhan terhadap dia, apakah tidaknya untuk menggugurkan pertuduhan terhadap Najib Razak, 1MDB, IPIC dan juga 3 set amla tersebut kerana beliau sudah pun didapati bersalah untuk SRC. Nampak tak? Itu akan menjadi suatu sumber untuk menyokong pengguguran kes 3 lagi. Saya bukan nak mendahului Peguam Negara Ahmad Tahriruddin dan saya tidak pun mahu mendahuluinya sebab saya tak envy. Saya tidak dengki dengan masalah yang dia akan hadapi dalam menilai permintaan pengguguran ini. Tapi beliau boleh mengguna pakai presiden yang berlaku pada 4 September 2023 iaitu pengguguran kes Zahid Hamidi membawa kepada perintah DNAA. So kalau itu dilakukan oleh Peguam Negara ya, sebelum pada 23 Ogos 2025, maka lembaga parol boleh bersidang dan boleh hantar Najib balik ke rumah dia. Yang saya dipahamkan, wallahualam, daripada beberapa sumber yang belum disahkan, rumah di pavilion telah pun direnovate, wallahualam. Jadi ini perkara yang boleh berlaku, tapi secara rumusan topik ini sebelum saya melayan soalan-soalan lanjut, maknanya berkaitan Najib Razak ni, saya pernah buat satu post semalam di mana saya mengatakan Nujum Pak Belalang. Ramalan Nujum Pak Belalang. Najib Razak akan di Anwar Ibrahim kan, campur di Khair Toyo kan, campur di Zahid Hamidi kan. Apa maksud saya? Maksudnya di Anwar Ibrahim kan adalah pengampunan, di mana Anwar Ibrahim telah diberi pengampunan. Pengampunan telah lepas. Kita tahu sekarang pengampunan berapa banyak pengurangan. Proses kedua dan ketiga adalah lembaga parol seperti Khair Toyo dan pengguguran pertuduhan seperti Zahid Hamidi. Itu kita perlu lihat akan berlaku atau tidak. Tetapi saya tidak terkejut. Sekiranya perkara yang sepatutnya mustahil itu berlaku di era Malaysia sekarang ini. Wow.